Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur pada petang ni 11 hari bulan April, asas studio menerima guest ataupun jemputan yang kita dah lama tunggu juga, dan kita harapkan sebagai permulaan kolaborasi di antara asas dan juga Kolej Universiti Islam Perlis. Bersama saya hari ini adalah Profesor Dr. Muhammad Rozaini bin Ramli, susuk muka yang biasanya dilihat dalam kategori lain dan juga untuk topik-topik penjelasan yang lain. Tapi hari ini kita nak bawa Prof. Dr. bercerita tentang QUIPS. Kalau Dr. boleh kongsi sedikit sebanyak tentang QUIPS dan juga program FMKI di QUIPS, betul? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Makhtar kerana sudi menjemput saya dan juga beberapa sahabat daripada QUIP untuk datang berkunjung ke pejabat asas dan seterusnya melihat studio asas ni. Dan saya bila pertama kali masuk ni saya rasa impress lah, yang mana insyaAllah mudah-mudahan kita doakan agar studio ini dan juga usaha asas dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan QUIP, sebenarnya QUIP ni Kolej Universiti Islam Perlis yang mana saya diamanahkan untuk menjadi rektor. Ini merupakan tahun yang nak masuk tahun yang ketiga lah, 2024 2024 ni, sebab 2 tahun dah berlalu. So ini tahun yang ketiga, insyaAllah nak masuk tahun yang ketiga. Jadi pada tahun ni memang kita fokus kepada pengambilan pelajar lah. Kerana kita dah dapat kebenaran ataupun kelulusan bersyarat daripada KPT untuk naik taraf ke universiti penuh. Tapi di antara syarat yang kita sedang work out sekarang ni, kita adalah nak mencukupkan pelajar tu sebanyak 2,000 orang. 2,000. Sekarang? 2,000. Sekarang ada 1,200. Lebih sikit lah, 1,277. Jadi usaha memang kami buat ke arah tu. Dan yang menariknya adalah QUIP ni dia milik penuh Majlis Agama Islam Perlis. Dan hampir 100% pelajar kita dibiayai oleh beasiswa pendidikan tinggi MAIPS, iaitu merangkumi tajaan yuran dan juga bulan-bulan sebanyak RM300. So setiap yang belajar di QUIP ni, setiap bulan dia orang akan dapat RM300 secara cash untuk dia orang belanja sebagai saraan bulanan, dan yuran percuma lah. Tapi kemasukan tu bukan untuk rakyat Perlis. Tak, bukan untuk rakyat Perlis saja. 09 saja. Bukan untuk 09 saja. Maksudnya seluruh dunia, sebab kita ada 11% daripada keseluruhan populasi pelajar kita, 11% adalah daripada luar negara. Daripada 15 negara. 11% daripada keseluruhan pelajar. Ada satu lebih lah. Satu lebih. Pelajar kita antarabangsa dan juga dibiayai oleh beasiswa MAIPS. Jadi mana dia penajaan tu melibatkan kemasukan daripada diploma ataupun first degree ataupun ada juga postgraduate? Daripada diploma sehinggalah ke PhD. Ya. Tapi dah ada intake, dah ada grad PhD ke buat masa ni? Kita baru tawarkan PhD pada semester yang masa saya mula-mula masuk. 2022 kita mula tawarkan PhD dan master. Dan tahun ni kita jangka pelajar master kita akan bergraduat. Dah hantar, dah submit. Sekarang ni dia orang nak viva je lagi. So maksudnya akan ada graduan sulung lah. Master juga ditaja oleh MAIPS. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan sikit lah pada rakyat Perlis 09 ni, sebab kutipan zakat kita okey, dan rakyat Perlis ni dia rare. Dia tak ramai. Dia berkata ada 8 orang. 8 orang je belajar Perlis. Apa ni orang Perlis kan? Jadi bila tak ramai, jumpa orang Perlis ni dia rare. Tu bila Haji kata Haji orang Perlis ni macam gitu. Wah, impress lah orang sebut orang Perlis kan. Susah nak jumpa orang Perlis ni sebenarnya kan. Biasanya kalau tanya, dia kata orang Kedah yang pindah ke Perlis kan. Bila betul-betul orang Perlis memang mengaku tak malu. Tak malu kan? Dah mengaku orang Perlis. Jadi itulah di antara kelebihannya. Dan pelajar-pelajar yang belajar di QUIP ni, kami ada 4 fakulti. Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Quran Sunnah, Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, dan Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Sains Pengurusan. So ada 4 fakulti. Yang ada kaitan sikit dengan asas ni sebenarnya Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam. Saya dah agak lama jugalah bekerjasama dengan QUIP dan juga Fakulti Muamalat ni, melihat beberapa sudut pandang dari segi silibus
dari segi penyediaan employability pelajar-pelajar graduate daripada sana. So insyaAllah mungkin Prof maklum juga bahawa buat masa ni di Malaysia ada 39 universiti Yang menawarkan. yang menawarkan program-program muamalat, sama ada dalam bentuk diploma, degree ataupun postgraduate. So kalau ditanya kenapa, pasal apa orang Perlis pasal apa nak kena pergi mengaji di Perlis, pasal apa bukan di tempat lain contohnya, macam mana kita nak jawab kita orang Perlis ni? Pertama sekali, belajar di mana-mana pun sama je lah. Yang ni kita tak boleh nafi. Betul. Tapi belajar sekarang ni kan kebanyakan graduan kita duk merongut. Dia kata bila belajar kena ambil PTPTN. Betul. Jadi kalau belajar di Perlis, untuk anak Perlis, memang kita akan berikan prioriti untuk dapatkan beasiswa pengajian tinggi. Bahkan Mufti Perlis baru ni pun dalam mesyuarat, sebab Mufti Perlis adalah kami punya board of director pun chairman. Chairman of board of director. Jadi dia pun ada mengarahkan untuk kami di bahagian eksekutif ni untuk melihat apakah insentif tambahan kepada anak Perlis kalau dia belajar di KUIPS. Sebab kita faham mentaliti orang Perlis, sebab dia rasa dia nak keluar. Dia dah duduk di Perlis, dia membesar di Perlis, lepas tu bila dia sekolah di Perlis, dia kata bila di universiti saya nak keluar daripada Perlis. Saya nak sebut, pertama, kalau dia keluar daripada Perlis pun untuk zaman belajar, tak juga dia bebas sebab dia kena belajar kan. Dia bukanlah sama bebas. Jadi kalau tunggu sekejap, belajar dulu di Perlis tanpa bebanan hutang. Cuma kita kata kita akan bagi prioriti pada pelajar Perlis. Dan lepas daripada zaman belajar ni, habis je, graduate je, pergilah ke mana pun. Kan? Dunia ni luas. Betul. Gunakanlah ilmu yang ada tu untuk pergi duduk di Kuala Lumpur ke duduk di Selangor ke duduk di Johor ke, tak ada masalah. Cuma kita minta supaya anak-anak Perlis ni duduk di KUIPS sekejap dalam masa paling lama pun mungkin 4 tahun saja untuk habiskan degree. Jadi dalam isu ni kita lihat boleh sabar sikit kot kan. Untuk yalah, betul lah kita bagi pada semua, tapi sebagai orang yang bekerja di Perlis dan melihat bagaimana kesungguhan MAIP nak membina modal insan tu, kita rasa anak-anak Perlis lebih utama untuk grab the opportunity. InsyaAllah. Dan bukan kata anak Perlis je lah, semua sekali lah. Anak-anak Malaysia lah kita kata, ambil opportunity ni, kerana MAIP telah membelanjakan jutaan ringgit untuk untuk berikan kepada setiap pelajar yang masuk. Setiap tahun MAIP akan bagi 450 seat kepada KUIP untuk beasiswa. Alhamdulillah. Kita harap siapa yang mengikuti short video clip ni, podcast Very Asas, ini kita bercerita tentang Very Asas KUIPS bersama Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi. Dari sudut pandang asas, kita melihat bahawa peluang-peluang pensyarah-pensyarah juga daripada utara, UUM, daripada KUIPS untuk menjadi penasihat syariah. Kan? Ada juga yang mengungut, bukan mengungut lah, takkan penasihat syariah ni hanya orang duduk KL, orang Selangor. Kesian lah kami duduk utara, duduk Kelantan, duduk Johor, duduk Sabah dan Sarawak. Jadi insyaAllah kalau tak ada arahan melintang, kita akan lancarkan satu program untuk menjana succession plan baru kepada penasihat-penasihat syariah untuk supply kepada industri, dan kita akan mengambil kira semua tenaga pengajar, alumni, industry players, professional yang ada dalam industri untuk menjadi calon-calon penasihat syariah pada masa akan datang. Dan Haji, tambah sikit je. Kadang-kadang penasihat syariah ni, ialah sekarang ni kita banyak fokus pada kewangan Islam, Islamic finance, Islamic banking. Just terfikir je lah, mungkin asas boleh explore, iaitu kita jadikan penasihat syariah untuk setiap skrip filem. Kadang-kadang orang baca hadis-hadis palsu apa semua kan. Benda-benda ni pun perlu kepada penasihat syariah. Skrip-skrip yang kadang-kadang ada unsur syirik, ada unsur khurafat dan sebagainya. Kalau boleh dieksplor kan, minta supaya Finas ke apa ke, buat satu macam peraturan, mana-mana skrip perlu lalu dulu. Ini yang cerita ni bukanlah dia nak jadi penasihat. Maksudnya perlu ada, sebab graduan ramai kan. Graduan ramai. Jadi mereka ni ada kepakaran yang kita tak boleh nak nafikan kepakaran mereka tu. Asas pun sekarang ni kita tak promote graduate Islamic Finance untuk bekerja dalam financial industry. Kita promote graduate Islamic Finance untuk bekerja dalam klien kepada financial institution. Mana dia kerja dengan pelanggan yang
ada menggunakan produk-produk kewangan Islam. Kadang-kadang kita tengok setengah company-company yang owner dia orang Islam tu pun dia masih tak menggunakan kewangan Islam. Sebab dia kata dalam team finance dia, dalam team management dia, tak ada orang yang faham muamalat, musyarakah. Dia rasa macam ada produk baru kewangan Islam yang dia panggil masalah, ataupun dia kata mudah rebah dan sebagainya. So nak sebut takaful, dia tersebut tafakur kadang-kadang. ada juga yang kadang-kadang kan dia bercerita bersemangat tentang takaful ni. Bila kita dengar balik kejap. Tafakul. Are you saying about tafakur or takaful? Tafakur, Islamic insurance. Oh yalah, kita faham lah, kadang-kadang tersasul kan. Betul. So kami rasa walaupun Malaysia produce graduate daripada 39 universiti, kalau graduate termasuklah graduate daripada QUITS hanya berharap untuk bekerja dekat financial institution di Malaysia, kalau di bawah Bank Negara mungkin ada lebih kurang 50 institution. Kalau syarikat yang di bawah Securities Commission, Islamic Capital Market, mungkin ada beberapa 40 ataupun 50 juga. Jadi 39 nak feed into 100. Limited institution. Limited institution memang tak boleh. Kan. Tapi kalau dia buka minda, dia cuba cari peluang untuk masuk dalam company-company yang disenaraikan, contohnya dalam bursa. Ada 700 lebih yang syariah counter. Jadi kita rasa ini adalah juga peluang kepada graduate daripada pengajian kewangan Islam untuk bekerja di klien Islamic Financial Institution dan juga bidang-bidang halal, bidang-bidang Majlis Agama Islam Negeri contohnya, dan juga yang akan di-announce dalam masa terdekat juga adalah consumer credit. Itu pun akan diumumkan untuk convert beberapa operation credit consumer kepada syariah comply. Jadi peluang pekerjaan kepada pelajar-pelajar kewangan Islam agak luas. Mungkin pengambilan Februari QUITS yang akan datang dapat mengambil kira keperluan-keperluan di luar bidang industri. Jadi kalau ada Prof punya harapan apa-apa kolaborasi juga antara ASAS dan QUITS, kalau Prof nak cadangkan ataupun nak consider, nanti kita boleh bawa lah bincang kepada peringkat Exco. Dan kita akan juga cari peluang-peluang yang boleh untuk membawa juga ahli-ahli asas yang ada lebih kurang 500 dengan pelbagai industri experience masuk ke dalam universiti, supaya pelajar-pelajar tu nanti dia grad, dia taklah jauh sangat dengan keperluan. Jadi employability-nya, gap of knowledge, bukan sekadar akademik dan teorinya. Okey, terima kasih Prof dalam masa yang singkat singgah bercakap dan ada 5 meeting lagi dan sebagainya. Terima kasih banyak pada Asas yang sudi menjemput dan menerima kunjungan kami, dan insya-Allah kita collaborate lepas ni. Sama ada Asas kita jemput untuk jadi panel program-program pelajar kita, InsyaAllah. ataupun mungkin insya-Allah kita satu hari nanti kita nak guna ruang ni. Silakan. Kita sewa ruang ni untuk bagi podcast QUIPS kan. Boleh. Program-program QUIPS insya-Allah. Kita tukar background biru kuning ke kat belakang kan. Jadikan perlih pula tempat ni kan. Kita berbual 09 kan nama kat, tapi kalau 09 kena kita dua adalah. Orang perlih dua-dua orang kan. Kita tak boleh lah cak orang lain juga. Dan mungkin banyak lagi peluang lah insya-Allah. Insya-Allah boleh. Diharapkan permulaan 2024 ni sebagai satu permulaan yang lebih baik, dan kita looking forward. Terima kasih banyak-banyak Prof. Terima kasih juga kepada tim FMKI QUIPS yang singgah dan juga bagi peluang untuk kita adakan sesi yang singkat dengan Prof Dr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.